Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kongsikan sinopsis juzuk 12 secara umum. Okey, sama-sama boleh sama-samalah kita jelas ke suara saya? Okay, jelas kan? Nak minta yang mana okey, line okey, yang tak ada apa-apa hadangan boleh buka kamera sebabnya kita nak masukkan dalam FB. Dalam FB nanti untuk laporan lah nampak muka masing-masing. Kecuali mana yang dah macam dah beritahu sebab apa tak boleh buka kamera tak apa. Yang tak ada apa-apa boleh. Okey, kita teruskan surah Hud. Untuk juzuk 12 ni terdapat 2 surah. Yang pada awal juzuk 12 terdapat surah Hud dan pada akhirnya terdapat surah Yusuf. Okey, surah Hud ni dinamakan surah Hud kerana terdapat 5 kali pengulangan perkataan Hud dalam surah tersebut. Kemudian Allah SWT menyebut mengenai kepentingan beribadah kepadanya di permulaan surah Hud ni pada ayat 2. Okey, ayatnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Maksudnya, agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku, yakni Muhammad, adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira kepadamu daripadanya, iaitu daripada Allah SWT. Dan juga di bahagian akhir surah, iaitu pada ayat 123 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Yang bermaksud dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan semua urusan-urusan, maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Jadi kesimpulannya kedua-dua ayat itu mengenai kepentingan beribadah kepadanya. Dan Rasulullah SAW meninggalkan wasiatnya melalui firman Allah SWT di dalam surah Hud, iaitu yang pertama istiqamah, tidak melampaui batas, sentiasa menjaga solat dan sabar. Dan seterusnya pada surah Yusuf juzuk 12 dinamakan surah Yusuf kerana keseluruhan kisah yang terdapat dalam surah ini adalah mengenai kisah Nabi Yusuf AS. Kisah Nabi Yusuf tidak berulang-ulang tidak berulang dalam mana surah-surah lain. Sebab kalau macam Nabi-Nabi lain terdapat dalam surah lain, contohnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ada disebutkan dalam surah-surah lain. Tapi surah Yusuf khusus, dia tak ulang dalam mana-mana surah lain. Allah SWT sebutkan kisah Yusuf sebagai kisah yang terbaik, yakni boleh dijadikan teladan lah, sebagaimana kita tahu kisah Nabi Yusuf dan Al-Aziz, nama pemerintah Mesir time tu, dan kisah adik-beradik Nabi Yusuf AS. Di penghujung surah ni Allah SWT merakamkan bahawa terdapat pengajaran yang dapat diperoleh daripada kisah yang diceritakan bagi mereka yang sentiasa berfikir. Okey, perkaitan antara surah Hud dan surah Yusuf adalah yang pertama tentang kisah Nabi Ibrahim pada surah Hud, manakala pada surah Yusuf kisah cucu Nabi Ibrahim. Kemudian
Pada surah Hud, kisah Nabi Nuh dan anaknya, manakala surah Yusuf, kisah Nabi Yaqub dan anaknya. Kedua-dua surah ini membicarakan tentang solusi kehidupan, bersabar dengan setiap ujian yang diberikan dan bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja daripada saya. Okay, jazakallah Mufani buat Kak Fatihah untuk sharing fiqhul ayat tadi. Jadi kita dapat faham macam mana kan, kenapa ada surah ni dia ada nama dia. Setiap surah dia, macam contoh surah Hud, surah Yusuf ni, nama yang bagi setiap surah tu sebab dia ada kisah dia. Ada kisah dalam ayat Al-Quran ni. Allah nak ceritakan. Jadi niati ulang balik kan, ulang balik dari point untuk fi'il ayat juzuk 12 ni, dalam surah Hud, kita nak contohi Rasulullah SAW ni, antaranya kita ikuti sunnah Rasulullah. Sunnah dari segi perbuatannya, antaranya kita istiqamah. Kan istiqamah ataupun orang biasa sebut konsisten. Kan? Kita, apa yang kita buat, amalan kita, kalau kita dah istiqamahkan satu benda tu, ataupun kita baru nak istiqamah, kita cuba istiqamah untuk 21 hari, 40 hari. Dan buat je. Walaupun kita tak boleh buat semua benda, tapi yang penting amalan yang sedikit tu tapi istiqamah. Itu yang paling Allah suka. Paling Allah suka. Okay, istiqamah ni pun juga menyamai karamah para wali. Kan? Kalau pernah dengar kan. Lepas tu, dan seterusnya kalau kita nak ikut Rasulullah SAW, ni apa kita buat ni jangan melampaui batas. Kita tak berlebih-lebihan. Kita secara bersederhana je. Kita cakap kita tak terlampau banyak bercakap, kita tak terlampau sombong. Kan, kalau kita melampaui batas ni, lagi kita tak sombong, kita apa yang kita dapat ni kita bersyukur. Okay, dan kita jaga solat kita. Jaga solat kita sebab dalam ayat Al-Quran yang ada beritahu firman Allah SWT, nanti kalau kat neraka nanti, neraka Saqar, ada nama neraka Saqar ni khas untuk golongan orang yang meninggalkan solat. Kita ramai orang kalau sekarang kan kita hidup kan sekarang akhir zaman, kita hidup ni zaman fasad, zaman yang mana banyak berlakunya kerosakan. Zaman kita kan baru ni dekat Arab Saudi ada dekat Riyadh, Arab Saudi guys. Kan Arab Saudi kita tengok, kita kan tengok orang pakai berjubah, orang yang pakai selendang, pakai tudung, tapi pergi kat satu konsep yang buat besar-besaran. Bukan kat sana lah, kat Malaysia pun dah banyak dah. Jadi memang kita kena nak jaga diri kita ni, jaga family kita ni dengan menjaga solat. Bila kita jaga solat dengan khusyuk, dengan kita betul-betul faham macam mana amalan kita waktu solat, kita bawa keluar solat juga. Waktu solat kita tundukkan pandangan, kat luar solat pun kita tundukkan pandangan. Kita waktu solat kita jaga aurat, kat luar solat pun kita jaga aurat. Okay, so dan last kali kita sabar. Kan, dari surah Hud yang tadi Kak Tia sampaikan. Terima kasih Kak Tia. Okay, kita sabar. Apa yang kita buat ni, macam contoh kita dah belajar. Okay, kita dah belajar tapi masih lagi tak dapat pointing yang bagus. Dapat grade yang bagus. So kena sabar. Sebab mungkin nanti kalau kat syurga nanti kat akhirat kita tak sangka kan kita buat amalan ni mungkin sikit kan, kita tak tahulah amalan kita sikit tapi Allah sebenarnya kira setiap cabaran kita tu sebab kita ada sabar, jadi pahala kita kan, ganjaran kita ni banyak sebab amalan kita sabar. Walaupun kita tak dapat satu benda tu sekarang, insyaAllah akan datang, Allah akan bagi benda tu tepat dengan masanya. Dengan masanya yang Allah dah takdirkan, yang indah kan. Rezeki tak salah alamat. Okay. So yang dari surah Yusuf ni tadi, Allah berfirman, keseluruhan dalam surah Yusuf ni berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf AS. Kisah macam mana kan Nabi Yusuf ceritakan baginda
baginda alaihi salam bermimpi jumpa 11 bintang kan, 11 bintang bersujud, bulan dan bintang bersujud pada Nabi Yusuf AS, dan kita ambil lah ibrah daripada tu. Okay, so kita dah dapat faham fiqh ayat daripada Kak Teha. Okay, Kak Solihah ada tak nak share? Kak Solihah ada tadi untuk fiqh ayat. Okay. Kak Solihah ada tak nak share daripada juzuk 12? Ini problem rasanya. Ya kan? Internet problem. Sekarang dah pukul 10.30 dah. Okay, Yati ni tapi Kak Solihah ada bagi tahu saya tadi yang dia dah sediakan slide lah untuk fiqhul ayah bahagian Kak Solihah. Okay, Kak Solihah ada nak share. Hujan, okay. Kak Solihah kata hujan. I see. Hujan teruk. Lain betul. Okay, sambil kita tunggu Kak Solihah kan, ada lagi tak yang nak share daripada Kak Steha kongsikan ke macam Kak Syida kan? Kak Syida ada tak nak macam kongsi point daripada juzuk 12 ni yang kita baca tadi? Kak Syida ke, ada siapa? Khairia. Tu je lah. Kak Tia tadi dah. Kak Solihah dia ni, hujan time ni. Tengah hujan so tak dapat nak share sangat. Tak ada. Tak ready. Okay. So macam ni lah. Sekejap tak tahu Kak Solihah boleh masuk ke tak. Sebab dah live lah. Dah live lah. Okay. So Yati rasa itu saja untuk sharing kita untuk hari ni. Okay, Yati minta maaf sebab agak lewat mula. Sebab tadi pun sebab line jugalah, line kawan-kawan kita ni kan. Jadi insyaAllah patutnya minggu ni Yati ada sharing lah tentang Imam Qiraat ni. Tapi sebab macam tak apalah, kita ganti untuk next week nanti kita akan gantikan. Okay, so ada lagi tak nak share ke, nak tambah ke, nak tanya ke? Kita punya usrah nanti jumpa dalam minggu ke-6. Minggu 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sampai minggu ke-14 insyaAllah. Kita akan jumpa 7 kali. Sem ni dah sampai habis sem. Okay. Itu saja. Jika tak ada apa-apa, dah masuk tapi senyap semua. Sekejap Kak Solihah. Tak ada pun nama dia. Tak ada pun nama dia. Okay, dah masuk. Okay, tu sahabat suruh kita dia masuk. Ta'aruf dulu.
Kak Sel okey? Datuk okey, Datuk. Okey, Kak Sel okey. Hello. Dengar tak? Dengar. Aduh, sorry. Cakir. Datuk, kenalkan diri dulu, Datuk. Ta'aruf. Kita dah ta'aruf dah sebelum ni. Datuk je belum. Okay. Kita nak taruh ni nama. Nama saya. Nama dari mana? Umur. Umur masa suka makan apa? Live ni. Tapi Kena lah. sebab saya tak nampak semua. Tak apa. Okay. Saya kenalkan nama je lah ya. Nama Soleha. Dan saya akan ceritakan sedikit dalam Maqra' 1 dan 2 juzuk 12. Jelas kan? Wadih. Okay. Saya ambil juzuk 12 ayat yang ke-6 dalam surah Hud. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustada'aha kullun fi kitabim mubin. Yang bermaksud, dan tidak ada sesuatu pun makhluk yang bergerak yakni bernyawa di muka bumi melainkan semuanya dijamin rezeki oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauh Mahfuz. Okey, dalam ayat ni Allah menceritakan bahawa dialah yang menjamin rezeki setiap makhluk. Dari haiwan yang melata, baik kecil ataupun besar, yang ada dekat daratan ataupun lautan. Termasuklah kita juga manusia, bukan manusia saja yang dicatat rezeki, tapi haiwan juga dicatat rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil contoh macam kita ni lah kan. Okay. Macam kita kan bidang agama. Sampai sekarang ada lagi yang kata kita nak kerja apa kan. Walaupun orang dah tahu banyak kerja dalam bidang agama ni, tapi masih ada yang kata okay, lepas ke kita ni belajar agama ni, ada ke rezeki kita, ada ke nak kerja apa kan, macam senang ke dapat kerja So ada lagi yang pertikaikan benda tu, sedangkan yang menentukan rezeki tu bukan diorang, bukan manusia. Allah yang tentukan rezeki kita. So kita yang belajar agama ni memang patut dah tahulah, macam kita tak payah nak cepat melata apa semua tu, sebab kita dah tahu memang Allah yang dah tetapkan bahagian kita masing-masing. So apa yang kita perlu buat, kita perlu usaha dengan yakin je lah sepenuhnya dekat Allah bahawa rezeki ada je dekat mana-mana. Apa je bidang yang kita ambil, apa je yang kita buat, kita kena yakin tu je. Kalau kita tak yakin, susah juga tu. Okay, yang penting kita teruskan usaha kita dalam menuju dakwah ni. Macam kita kan dikira berdakwah jugalah kan, sebab nanti kita kan nak mengajar, nak mendidik. So kita kira berdakwah juga tu. Jadinya yang anak-anak yang kita didik tu akan bawa ilmu kita. So kita, maksudnya macam kita jangan jangan risaulah bahagian rezeki kita ni ada. Cuma mungkin cepat atau lambat. Jangan sombong dengan Allah. Bila-bila masa je Allah boleh tarik rezeki kita. Kalau Allah dah tarik, siapa yang nak bagi? Tak ada lah kan, sebab semuanya datang daripada Allah, bukan daripada manusia. Okey, itu untuk faham tak? Dapat tak? Saya takut nak cakap panjang, takut line tak okey. Faham. Okey. Itulah untuk Maqra' 1. Seterusnya Maqra' 2. Maqra' 2 saya ambil ayat yang ke-29. 29 ya. 29 ini wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladina amanu
innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Yang bermaksud, dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepadamu, yakni sebagai balasan atas seruanku. Balasanku hanyalah daripada Allah dan aku tidak akan sekali-kali mengusir orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya dan sebaliknya aku akan memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Okey, maksudnya, yang saya faham dalam makro ayat ni, dia cerita pasal Nabi Nuh. Okey, dalam ayat ni dia cerita pasal tak ada upah dalam mengajar agama. Maksudnya dalam ayat ni Nabi Nuh dia mengatakan bahawa baginda dia tak mengharapkan upah ataupun bayaran pun daripada umatnya dalam berdakwah dan mengajar agama. Kebanyakan umat Nabi Nuh dia tak terima iman, dia tak mau terima dakwah disebabkan diorang rasa diorang ni dah banyak harta, diorang rasa diorang dah lebih daripada orang lain. So sebab tu dia tak nak. Sedangkan Nabi Nuh ni dia berdakwah bukan nak mengharapkan kekayaan, bukan nak harapkan apa-apa upah. Tapi Nabi Nuh dia berdakwah adalah untuk mengajak umat-umat yang lain tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Contoh macam kita ni, kita yang bakal bekerja ataupun mungkin dah bekerja, jangan terlalu mengharapkan banyak apa yang kita buat, jangan terlalu mengharapkan upah. Jangan terlalu macam orang kata demand lah, macam okey kita nak kerja ni lah gaji tinggi. Macam tu. Jangan kita macam lagi kita yang nak mengajar ni kan Nabi Nuh kan dia nak berdakwah semua tak mengharapkan upah. Macam itulah kita. Jangan terlalu mengharapkan apa-apa bayaran ataupun senang kata bayaran yang tinggi lah, ataupun apa yang kita buat ni jangan terlalu mengharapkan balasan. Sebabnya seperti yang kita tahu mengajar agama ni jihad fisabilillah dan balasan dia adalah syurga. So upah untuk mereka yang berdakwah ni senang kata syurga lah kan untuk kita kan. Tapi macam kalau kita dah bekerja, orang bagi macam orang kita nak berdakwah orang kita macam kita dah jadi pendakwa suatu hari nanti, orang bagi kita terima, anggap itu sebagai sedekah. So sama-sama dapat pahala dekat situ. Okey, tu je lah kot. Sorry tak dapat share. Faham tak? Faham tak? Jelas tak? Jelas. Okay. Baiklah Kak Saniha. Mantap. Sorry tak dapat share slide sebab tak tahulah. Okay. Lain tak okey. Dan nanti next time nanti akak boleh bagi slide tu kat Yati. Yati pun lupa nak ni tanya akak. Boleh. Ada Tu slide. lah saya pun. Saya pun ingat line okey ni. Okay. Alright. Terima kasih Okay, Kak Saniha. betul. Alhamdulillah. Kalau ada kekurangan dalam fiqh ayat ni, tambah-tambah lah. Ataupun betulkanlah kalau ada salah. Tambahkan dah. Kak Syida dia nak tambah rempah ratus. Okay, terima kasih banyak Kak Saliha. Alhamdulillah. Tak ada Banyak nak tanya, banyak. Datuk suka makan apa? Ya Allah. Dari tadi lagi tanya. Saya suka sarapan pagi, saya suka makan roti canai. Wow. Wow. Nanti. Tak suka masak apa? Masak apa? Saya suka baking. Wah. Teranya. Nanti kita jumpa kita baking sama-sama ya. Okey, sarang semut satu. Aduh Yati. Aduh. Okey, bolehlah. Alhamdulillah. Okay. Selesai sudah untuk halaqah hufaz kita untuk minggu ni. Yati nak ucapkan terima kasih. Okay, banyak-banyak pada Kai, pada Kak Tiha, pada Kak Kamila, Kak Syida, pada Kak Saliha. Tadi ada Diana. Siapa lagi sebelum Kak Kamila ni? Adibah lah. Adibah kirim salam sebab dia kurang sihat. Okay, gusi dia sakit. Jadi
muka dia bengkak muka dia bengkak, dia tak dapat dah nak commit. So Yati minta doakanlah supaya Dibah, kita semua doakan Dibah supaya sihat, dimudahkan segala urusan insyaAllah, dan boleh jumpa kita dalam halaqah. Untuk next halaqah nanti kita boleh jumpa lagi. Okay, so Yati doakan semoga semua dimudahkan segala urusan. Okay, elok-elok kalau lepas ni ada nak keluar, jalan elok-elok, hati-hati. Siapa yang nak study, okay, study elok-elok, jaga masa. Tapi jangan lupa waktu makan, waktu solat, waktu nak rehat. Kita weekend siapkan apa yang patut. Okay, pulun betul-betul. Dan kita ni lah, mana yang assignment yang due date dekat tu boleh awalkan, boleh terus siapkan. Okay. Itu je lah untuk ni. Okay, untuk pesanan penaja. Okay, so Yati ucapkan terima kasih lagi sekali. Kita boleh tamatkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Thank you Yati. semua. Terima kasih semua. Maaf. Salah silap. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Bye Yati.